Jumaat. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendapatkan kamu. Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Tuhan yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib, yang tak nampak dan juga yang nyata. Kemudian dia akan memberitahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Di dalam surah Al-Jumu'ah ini seringkali kita dengar, tetapi kadang-kadang kita tidak mengambil sebagai satu peringatan untuk setiap kehidupan kita pada setiap hari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah bagi tahu bahawa kita ini pasti akan dikembalikan kepada Dia, kepada Tuhan yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan juga yang nyata. Tak kiralah kita lakukan benda itu secara sembunyi daripada pengetahuan makhluk yang lain, tetapi tetap Allah itu Tuhan yang Maha mengetahui. Apatah lagi kalau kita buat perkara-perkara itu di hadapan orang, di hadapan manusia, satu yang nyata, maka Allah lebih lagi Maha mengetahui. Maka ayat ini sebagai peringatan untuk menjadikan peringatan untuk diri kita. Semoga apa? Supaya kita ini menjadi manusia yang seringkali berhati-hati dalam kehidupan kita. Kerana manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia itu pastinya akan menemui kematian, tak kira lewat ataupun cepat. Semalam seorang sahabat satu taman dengan saya meninggal baru tadi dikebumikan. Hebat juga orangnya pun. Hebat juga orangnya. Tapi tak kiralah ayah anda ke atuk anda ke, malaikat tak peduli semua tu. Bila mati dia soal macam biasa. Kalau macam saya ni datang bagi kuliah tuan-tuan pakai serban, letak lagi serban atas kepala, pakai jubah meleret, belum tentu masuk syurga. Anak isteri akan dilihat. Kita pakai serban, kita pakai jubah, tapi kalau isteri kita dokol kepala dia tunjuk ke orang, nang bopati nang kui bopati kui. Tak jadi. Yang kita letak atas kepala, yang kita lilit di kepala ni satu sunnah. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tuan-tuan tak pakai bukan berdosa. Mai semayang tak pakai ketayak tak berdosa, sebab dia bukan wajib. Yang wajib apa? Yang wajib menutup aurat. Isteri menutup aurat, anak-anak menutup aurat, diri sendiri kena menutup aurat. Itu tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri untuk membina bahtera kekeluargaan dia itu supaya arus yang akan dihadapi, ombak yang mendatang dalam orang katakan lambungan yang begitu tinggi itu, kalau suami dengan isteri berganding bahu mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah perjalanan bahtera rumah tangga itu akan berjalan baik. Kalaupun ombak yang datang itu begitu kencang sehingga menyebabkan bahtera yang dibina itu karam di tengah lautan, tetapi karamnya itu dalam keadaan dapat redha daripada Allah, itu lebih baik daripada kita lihat kebahagiaan yang dibina tetapi sebenarnya kemurkaan yang sedang dilingkungi kehidupan kita. Kemurkaan siapa? Kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab dia kata manusia ni pada dasarnya terbahagi kepada 3 golongan dia. 3 golongan manusia. Yang ada kursi bagi kursi duduk sedap sikit. Depa duduk nyandang belakang tak apa sedap, bagi kursi duduk sedap sikit. Manusia ni kata, dah ustaz yang dah dapat kursi sedap kan. Lepas tu dah dapat kursi sedap, depa bagi ayam pula lagi. Mereka dah lah tak dapat kursi ayam je tak.
Baik, manusia ni kata Imam Ghazali terbahagi kepada 3 golongan. Ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertaubat, dan ada yang mencapai tingkatan arifin. 3 golongan. Maka 3 golongan ini orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, mabuk dengan urusan-urusan dunia, kerja dunia tak habis-habis, berebut dunia tak habis-habis. Baru nak pilih jawatan AJK di peringkat daerah, peringkat cabang, poster penuh setiap pilihan raya. Dia bukan sinilah, tempat lain saya cerita ni. Kalau kena minta maaf lah. Macam tahu-tahu je pun. Cubalah sedikit sebanyak duit yang ada yang buat poster tu tuan campak bila ada orang yang perlukan, itu lebih baik daripada kita buang. Lepas tu buat apa? Buat pijak je lah. Kadang-kadang kita ni rezeki Allah bagi kita tak nampak. Allah akan soal semua. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, orang yang tenggelam dalam urusan dunia tidak akan ingat kepada kematian. Duk sibuk nak cari dunia, dia lupa yang dia akan mati. Kumpul selagi berapa banyak boleh kumpul harta. Nak bawa masuk kubur ke? Tak. Kain putih je dibawa masuk kubur. Engkau datuk, engkau Tan Sri, engkau sultan, rakyat biasa, kain je dibawa masuk kubur, harta ditinggalkan. Sebab itu kita pernah sebut bahawa apa nama? Ibrahim Idham, Syekh Ibrahim Idham ni tuan-tuan, kita kenal dia sebagai seorang ahli sufi. Tapi sebenarnya bukan calang-calang Ibrahim Idham ni. Dia merupakan sultan yang pernah ada kekayaan. Tapi apabila diingatkan oleh seorang hamba Allah yang nampak selekeh, tetapi dengan percakapan orang itu mendatangkan rasa kegusaran dalam hati dia dengan kekayaan yang ada, akhirnya dia tinggal kekayaan dia. Satu hari tiba-tiba waktu dia duduk di balai rum, kalau istana kita panggil balai rum, duduk tunggu menteri-menteri masuk melaporkan. Tengah-tengah dia duduk, tiba-tiba tak semena-mena ada orang tua boleh terlepas masuk situ. Pengawal tak cek ke? Tengok dulu, scan sejahtera dah masuk ke tidak. Tiba-tiba boleh masuk balai rum Seri. Tiba-tiba sampai depan, dia pun heran macam mana orang tua ni boleh masuk. Semua tu kerja Allah Ta'ala. Lalu dia tanya kepada orang tua tu, kamu masuk main berapa sini? Dia raja tanya. Orang tu jawab senang, nanti dulu aku baru sampai, penat dah nak habis lagi, tanya banyak. Nanti jap ni. Dia duduk lama. Baru dia tanya, kamu ni datang ni urusan apa? Macam mana boleh masuk kemari? Dia kata, cubalah bagi peluang saya bertanya tu. Asyik raja tanya rakyat, bagi rakyat tanya raja tu. Dia tanya raja, tanya Ibrahim Idham. Dia kata, ni istana ni siapa yang punya? Ibrahim Idham kata, istana ni aku yang punya. Aku raja. Sebelum kamu ni siapa yang punya? Ibrahim Idham kata, bapa aku punya. Sebelum bapa kamu tu istana ni siapa punya? Datuk aku punya. Sebelum datuk kamu tu siapa yang punya? Nenek moyang aku dululah yang punya. Oh, rupanya bukan kau punya. Besok kalau kau mati besok pun bukan kau punya dah, jadi orang lain punya. Maksudnya tak kekal istana ni. Baru dia terasa ucapan itu memberikan satu kegusaran pada hati bahawa setiap yang dia bina, yang dia kumpul ini takkan dia dapat bawa sampai ke lubang kubur. Maka ketika itulah dia mula sedar dan akhirnya dia meninggalkan segala kemewahan sehingga kan dia menjadi seorang yang alim, yang faham tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Daripada Bangla aku ikut kat kuliah, faham ke tak tahan. Ada seorang jemaah ikut daripada Bangla. Agak-agak dia faham aku. Baik, kita nak sebutkan bahawa sebab itulah dalam konteks kita hidup ini, kemewahan memang kena cari. Jangan pula tuan-tuan kata tak perlu kena cari kemewahan. Tak, kena cari kekayaan, kena cari sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Dan carilah, kata Allah, kurniaan Allah pada negeri akhirat. Maksudnya cari pahala sebanyak mungkin. Cari, kumpul, miliki pahala. Sebab di akhirat besok, perbelanjaan di akhirat besok bukan wang ringgit, bukan pound sterling, bukan dolar Amerika, bukan sing Singapura, tetapi dia merupakan ganjaran pahala yang diguna pakai di sana. Kamu berhutang dengan orang, bayar balik hutang kamu, tapi bukan wang ringgit, ganjaran pahala dibayar. Kamu buat salah kepada orang, bayar balik dengan cara bagi kebaikan yang kamu punya tu kepada orang tu. Tak cukup juga lagi, ambil dosa orang tu kepada kamu. Nak tunjukkan bahawa di akhirat besok segala urusannya adalah dengan dosa dan juga pahala. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, orang yang tenggelam dalam urusan dunia tidak akan ingat kematian. Dan kalaupun dia mengingati, dia melakukannya sambil meratapi dunia. Kalau dia ingat dunia pun sebenarnya dia sedang menangis tentang dunia. Sebab apa? Sebab dia fikir, kenapalah aku dapat sikit sedang kesimpulan tu dapat banyak. Dia duk kira begitu. Menangis sebab dia rasa tak cukup. Walaupun Al-Quran sebut tadi apa? وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah bahagian kamu di negeri akhirat. Jangan lupa, kata Allah, ada bahagian kamu di dunia. Apa dia? Carilah kemewahan di dunia supaya kamu menjadi orang yang kaya, boleh membayar zakat. Carilah kekeluargaan di atas muka bumi supaya kamu dapat ketenangan bila mana berkeluarga. Carilah sahabat-sahabat yang baik-baik supaya kamu dapat ketenangan. Teman-teman di sekitar kamu itu adalah orang yang baik-baik. Sebab tu semua itu diajar dalam Islam. Tapi kalau kita hanya mencari dunia, maka kita akan menangis tentang dunia, tetapi menangis sebab kita rasa tidak cukup apa yang kita perolehi daripada Allah. Orang yang bertaubat pula, golongan yang kedua, golongan yang bertaubat. Golongan yang bertaubat ini adalah dia akan memperbanyakkan mengingati mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dia ingat, kalaulah aku ni Allah tak ampun dosa aku naya, besok mati, besok bawa dosa. Maka sebab tu dia akan sentiasa bertaubat kepada Allah. Bila sebut bertaubat kepada Allah, seringan-ringan kita melakukan taubat kita kepada Allah, iaitu dengan kita mulakan beristighfar. Mulakan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau nak istighfar yang panjang. Kalau tidak pun astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang juga ustaz, pendekkan sikit. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Takkan tak boleh kot. Lagu Mariah Carey pun kita hafal. Jadi sebab itu dalam konteks ini kita katakan, manfaatkan apa yang ada pada diri kita supaya menjadi insan yang bersyukur. Dalam satu kitab yang juga dikarang oleh Imam Ghazali, Imam Ghazali sebut apa? Antara orang yang bersyukur itu, dia kata lihat kepada 7 anggota. 7 anggota kita ni, kita cek tengok kita termasuk atau tidak di kalangan orang yang bersyukur. Tak payah nak tunggu nama macam saya Syukri. Tak nama Syukri pun bersyukur. Ada juga nama Syukri macam saya, tak bersyukur pun ada juga. Bukan kira nama, tengok kepada amalan. Yang pertama kata Imam Ghazali, lihat kepada mata kita. Apa yang kita pandang setiap hari. Kalau banyak memandang kepada kebaikan, alhamdulillah. Kurangnya kita melihat kemaksiatan, alhamdulillah. Ini mata yang bersyukur. Yang kedua, tengok apa? Telinga. Telinga kita dengar apa? Dengar tak kuliah-kuliah yang disampaikan.
Dengar tak tazkirah, dengar tak nasihat, tak kira siapa yang beri nasihat tu. Walaupun yang beri nasihat tu bukan ustaz, tapi benda baik terima. Ini kadang-kadang kita nak terima nasihat tunggu daripada ustaz saja. Tak. Ustaz bukan lesen masuk syurga. Banyak kali saya dah ulang. Ustaz, Tuan Qadhi, Datuk Mufti, pengarah Jabatan Agama pun sama je. Ni bukan lesen masuk syurga. Lesen masuk syurga iaitu amalan kita, keimanan kita. Biarlah iman yang mantap, yang jazam, dan amalan kita amalan yang benar. Ni tak nak tunggu dengar tazkirah peringatan daripada ustaz dia. Tu yang saya sebut dalam peringatan Jumaat baru ni. Apabila ada ustaz kata jangan raya hari Selasa, jangan raya hari Isnin. Tuan-tuan nak kata apa? Ustaz kata, tu ustaz. Oh famous. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, TikTok penuh dia punya. Tapi kena faham lah. Bila kata jangan raya hari Isnin, makcik kena raya hari Selasa tu makcik. Jangan raya hari Isnin, raya hari Selasa. Ahli falak dah beritahu dah. Ahli falak mana beritahu kat dia? Tiba-tiba Allah nak tunjukkan kau tu ustaz, ilmu kau terbatas. Saya, ilmu yang ada pada saya pun terbatas. Bukan semua ilmu saya tahu. Selagi tak mati kena cari ilmu. Ilmu yang penuh ada pada siapa? Allah. Jadi Allah nak tunjukkan kau bagi tahu kepada orang jangan raya hari Selasa. Aku munculkan anak bulan di Langkawi, aku munculkan anak bulan di Labuan. Kamu nak cakap? Nabi sebut dalam hadisnya, berpuasalah kamu apabila melihat anak bulan dan berhari rayalah kamu apabila melihat anak bulan. Andai kata anak bulan tidak kelihatan, maka kata baginda Nabi SAW, genapkanlah puasa kamu menjadi 30 hari. Kalau tak nampak. Tapi bila dah nampak, Nabi kata raya. Anak bulan nampak tak baru ni? Kelihatan di Langkawi dan juga di Labuan. Waktu saya duduk di Jabatan Agama dulu, tengok anak bulan, tuan-tuan, tempat yang paling kita bimbang adalah Teluk Kemang. Walaupun saya bertugas tengok anak bulan di Bukit Malawati, Kuala Selangor. Tapi tempat yang kita bimbang Teluk Kemang, Negeri Sembilan. Kadang-kadang dia last minute kelihatan. Bila ada satu tempat saja dalam Malaysia, dalam Semenanjung dan juga dalam Malaysia, Sabah Sarawak, tempat pencerap anak bulan ini, satu kelihatan automatik dikira raya. Jadi bila kita tengok tak nampak, bagi tahu Datuk Mufti, Datuk tidak kelihatan. Datuk Mufti pun datang letak mata dekat keropong. Mata tak sempat nak kena datang keropong pun. Tidak kelihatan, dia pun sign. Tapi Datuk Mufti tidak berani nak katakan, okey, besok tidak raya kerana kita di Selangor tengok tidak kelihatan. Tak boleh, kena tunggu seluruh negara. Mufti-mufti hantar dia punya tempat masing-masing. Okey, tidak kelihatan. Sampailah semua dah endorse, dah kata tidak kelihatan, barulah Jabatan Telekom angkat telefon kepada bahagian penyimpan muhur besar raja-raja. Penyimpan muhur besar raja-raja dapat. Okey, orang dah beritahu dah, anak bulan tidak kelihatan. Bini kat belakang tak boleh kata, Yahoo, kita tak payah raya, kita tambah sehari lagi. Tak boleh menjerit dulu, tunggu sampai suami dia buat pengisytiharan. Tu dalam rumah tu. Bila suami dia kata, saya selaku penyimpan muhur besar raja-raja, dengan ini mengisytiharkan anak bulan kelihatan, maka hari raya jatuh pada hari Isnin. Yahoo, suami kata, bang, abang pandai buat pengumuman, pergi beli ayam sendiri. Saya tak beli ayam lagi. Ingat dia berani marah suami dia macam tu. Ni kita lah, jangan raya hari Isnin, pergi raya hari Selasa. Kalau hari Isnin tu ustaznya tidak raya, bermaksud dia buat amalan dosa. Kerana apa? Dia berpuasa pada hari yang diharamkan. Kalau dia berhari raya, kau raya sedap, kau beritahu ke makcik tu, kata jangan raya. Kau mengajar masjid tu 5 hari sebelum raya.
Kau sanggup pagi-pagi raya pergi rumah makcik itu, makcik, raya macam hari ni, raya, makcik, raya. Suami dia kata, yang masaklah ketupat, yang masak rendang ni. Raya ni hari ni. Abang jangan pacak cakap lebih-lebih dengan saya. So lempang abang kan. Abang driver bas ni pun. Ustaz cakap raya hari Selasa. Orang kata raya hari Isnin. Bang, saya cakap berapa kali dah bang. Abang SPM pun tak lepas. Saya degree ada bang. Sebab suami dia mengaji biasa, kerja biasa, dia tak mau dengar. Suami kata raya hari Isnin tu. Tak boleh. Ustaz kata hari Selasa. Ustaz tanggung sampai ke akhirat. Sebab tu kita katakan bahawa ustaz ilmunya terbatas. Dia kena berpegang, ada benda yang boleh dia umumkan, ada benda yang tak boleh umumkan. Tuan-tuan tangkap pencuri masuk masjid, curi duit surau tuan-tuan. Ramai-ramai semua ni bukan 4 orang saksi dah, berapa puluh dah nampak. Tangkap. Tuan-tuan ingat boleh panggil ustaz. Kami semua nampak ustaz main ustaz. Ni pisau saya kuat siap dah. Potong tangan dia ustaz. Mana boleh saya potong tangan dia walaupun tuan-tuan nampak. Sebab hukum menjatuhkan hukuman had ini jatuh kepada pemerintah. Pemerintah yang boleh jatuhkan hukuman. Sama juga dengan pengumuman. Mana boleh kita buat pengumuman? Saya pergi tengok ada bulan. Tak kelihatan. Lepas tu beritahu Datuk Mufti, Datuk, anak bulan tak kelihatan dah Datuk. Oh, tak kelihatan, dia pusing. Saja nak balik pegang teropong sekali lagi tu. Tengok anak bulan kelihatan. Allah, anak bulan kelihatan. Apa mesti kita buat? Kita raya. Seorang diri kita saja berhari raya. Tak boleh ajak orang, tak boleh beritahu ke orang. Sebab kita tidak ada autoriti. Itu kaedah Islam. Raya lah musuh sebab kamu nampak. Tapi kamu tak boleh beritahu kepada orang. Macam orang dapat berita dalam mimpi ya. Nabi beritahu macam ni. Yang ada dalam hadis macam lain. Tapi kamu kata Nabi datang dalam mimpi. Kalau dah kamu kata Nabi beritahu kat kamu, kamu buatlah seorang-seorang kamu. Kita tak boleh buat sebab dalam hadis kata macam lain, dalam Quran kita macam lain. Sebab ada hukum yang kita boleh buat sendiri, ada hukum yang tak boleh. Jadi sebab itu kena hati-hati. Baik, balik semula kepada apa yang kita bincangkan. Maka kena banyak bertaubat. Jadi kalau kita rasa bersalah, tak kiralah salahnya banyak, salahnya sedikit. Yang penting segeralah bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah. Kita lahir dulu dalam keadaan bersih. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan noda dan dosa. Maka dikatakan di sini, boleh jadi orang yang bertaubat tadi, dia akan lebih rasa takut dengan datangnya kematian. Bila mana dia segera bertaubat, dia rasa takut kematian itu datang. Sebab kematian ni kata Imam Ghazali lebih hampir daripada yang lain. Kita duk rasa apa? Kita duk rasa macam ni. Gelas yang tuan-tuan letak dalam meja sana dekat ni. Boleh capai, sekali capai dah boleh dapat dah. Tapi sebenarnya tidak. Kematian lebih dekat. Lebih dekat tuan. Belum sempat mengangkat tangan, Malaikatul Maut ambil nyawa. Malaikat ni pula bukan calang-calang. Malaikat ni besar tuan-tuan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, tuan-tuan baca di dalam surah Al-Fatir ayat pertama, Allah menyatakan di sana malaikat ini dia ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4. Itu dalam surah Al-Fatir ayat yang pertama. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, menceritakan Nabi pernah melihat Jibril alaihi salam ada 600 sayap. Yang kita tengok dalam Al-Quran tu, Allah beritahu tu sebahagian daripada malaikat, tapi banyak lagi malaikat-malaikat yang lain. Jibril alaihi salam ada 600 malaikat, 600 sayap. Sebab tu Nabi kata terkejut bila Nabi tengok waktu mana dia melihat malaikat Jibril AS dalam rupa yang asal ketika di Sidratul Muntaha. Dia kata, hebatnya wahai kamu Jibril, penciptaan kamu ni, Allah buat ni hebat sungguh. Dia kata ni Muhammad, jangan kagum. Jangan kagum dekat aku. Sebab ada lagi yang lagi besar.
Dia ingat malaikat Jibril dah besar dah. Sebab tu dia terbang pergi hantar wahyu sebagainya. Kata dia ada lagi yang besar. Malaikat mana? Malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Lagi besar. Dia ada 1,200 sayap. 600 sebelah kiri, 600 sebelah kanan. Kalau macam tu hebat kata dengan Nabi Muhammad malaikat Israfil ni. Jangan kamu kata malaikat Israfil tu hebat. Ada lagi yang Allah jadikan lebih hebat. Siapa? Malaikat Hamalat. Baca dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Malaikat Hamalat ini malaikat yang memegang arasy Allah. Dia ada 1,200 sayap sebelah kiri, 1,200 sayap sebelah kanan. 2,400 sayap. Kalaulah malaikat Hamalat ini ada 2,400 sayap, disebut di dalam Al-Quran pula seramai 8 malaikat Hamalat ini memegang arasy. Menunjukkan apa? Menunjukkan arasy Allah itu sangat besar. Kalau arasy itu besar, Tuhan empunya arasy lagi besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang peliknya masyarakat kita, manusia kita, dia tak takut kepada Allah yang maha besar, dia takut kepada makhluk. Duk takutlah dengan pengarah jabatan agama, takutlah dengan penguasa polis, takutlah dengan itu dengan ini. Kalau kita tak buat salah, nak takut apa? Mereka ni pun bukan dia nak bertindak sebarangan. Maka sebab itu buatlah tindakan kita mengikut apa yang Allah izinkan. Jangan kita takut kepada makhluk mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia boleh menyebabkan berlakunya kesyirikan. Bila berlaku syirik akan menyebabkan terbatalnya iman. Baik, rasa takut dan mati pada seseorang itu seperti mana dia masih lagi boleh dimaklumi dan tidak termasuk di dalam kalangan orang-orang yang disebut orang yang bertaubat ini. Dia akan rasa takut kepada mati, kata dia. Rasa takut kepada mati, tapi taklah seperti mana dia termasuk yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadisnya. Kata Nabi sebut apa? Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Dia bertaubat ni sebab apa? Sebab dia takut, bukan bermaksud kata dia ni tak ingin bertemu dengan Allah. Nabi kata, tetapi dia bertaubat ni dalam masa yang sama dia masih lagi takut kepada kematian, kerana dia rasakan kalau dia mati dalam masa itu masih lagi ada dosa-dosa dia yang belum lagi terampun oleh Allah. Itu yang dia takut nak mati. Tapi bukan bermakna dia ni orang yang tak nak mati. Berbeza dengan yang pertama tadi, golongan yang cinta dunia, itu memang takut mati betul. Cinta dunia sebab apa? Dia rasa dia masih lagi banyak benda-benda dunia yang dia nak boleh, belum lagi dia miliki. Tapi yang kedua ini, dia bertaubat dalam masa yang sama dia takut mati. Bukan dia takut mati kerana dia tak ingin bertemu dengan Allah, tetapi dia takut mati kerana dia menganggap dirinya masih banyak lagi kekurangan, banyak lagi dosa-dosa yang belum terampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tu tuan, waktu malaikat maut datang jumpa dia, malaikat maut datang tanya dia, bila kau nak mati? Malaikat maut datang dalam keadaan rupa manusia. Datang dekat Nabi Musa tanya, bila kau nak mati? Nabi Musa tak kenal siapa dia ni. Datang tanya aku bila nak mati. Dia tumbuk malaikat, terkeluar biji mata. Tuan-tuan baca dalam hadis Bukhari. Ni bukan cerita dongeng, cerita betul. Dia tumbuk malaikat. Malaikat balik semula jumpa Allah. Dia beritahu kepada Allah, wahai Tuhanku, kau kirim aku pergi jumpa dengan dia. Dia tumbuk aku. Allah kata, iyalah, kamu pergi tanya dia bila nak mati, dengan kamu tak memperkenalkan diri. Jadi di situ kita ngambil pengajaran apa? Kalau jumpa orang, perkenalkan diri dulu.
Ini datang-datang tak perkenalkan diri. Ya. Bantai je lah dulu. Polis tahan tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal. Polis ke tidak? Bantai lah. Takut apa? Penguasa agama datang pegang. Robok je lah. Lepas tu baru dia tunjuk kat kuasa. Awak cik tak tunjuk kat kuasa awal tadi. Saya ingatkan sekarang ni scam banyak sangat. Bantai dulu. Untung kita dapat sebiji dah. Malaikat maut kena sebiji. Balik jumpa Allah Ta'ala mengadu hal. Dan lagi Allah Ta'ala kita pergi jumpa balik Musa. Tanya dia bila dia nak mati. Ya? Nabi ni tuan-tuan Allah ditanya oleh bila nak mati. Kalau kita jangan duk harap. Bila mati, tunggulah malaikat maut tanya. Kalau dia tanya, saya beritahu kata kalau boleh 1000 tahun lagi ya. Sebab ramai lagi anak-anak dara tengah tunggu nak kahwin dengan saya. Tuan-tuan ingat dapat peluang macam malaikat macam Nabi Musa kirim salam. Dia datang cabut je. Bila datang pula kali kedua, malaikat maut datang kali kedua tanya Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, Allah tanya bila kamu nak mati. Jadi Allah beritahu kepada aku supaya kamu letak tangan kamu itu letak di atas belakang lembu yang ada bulu. Letak tangan kamu seluas mana tangan kamu kena pada bulu tersebut, maka kiraan kehidupan kamu berdasarkan kepada bulu itu. Sehelai bulu itu bersamaan dengan 1 tahun. Jadi kalau kamu letak itu berapa banyak kena, berapa tahunlah kamu akan dapat hidup lagi. Kalau kita dapat peluang macam tu. Wahai Ustaz Syukri, kau nak mati bila? Allah kata kalau kau nak mati, kalau tak diri kau atas bulu ni, atas kapek ni, berapa banyak bulu yang kena kau, banyak tu lah Allah kata kau ada peluang hidup. Kita request lagi malaikat, bergolek boleh? Bergolek banyak sikit kena. Punya tak nak mati tu. Tapi kita tak akan dapat peluang begitu. Ya, hanya Nabi Musa AS saja yang dapat. Walaupun orang katakan nak tunjukkan malaikat ni dengan besar dia, dengan gagah dia yang Allah berikan tenaga dan kuasa kepada mereka, tetapi belum pernah kita dengar malaikat ini menjadi samsing. Ini malaikat ni dia duduk tim ni tim 79 sebab dia ni besar sikit. Ini tim ni tak ada malaikat, tak pernah. Malah ayat yang selalu saya sebutkan kepada tuan-tuan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah, itu bila mana malaikat Allah firman kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah fil ard. Lalu malaikat kata apa kepada Allah? Adakah wahai Allah kamu nak jadikan manusia yang sering kali melakukan pertumpahan darah? Dia tanya Allah, kita kena faham malaikat bertanya kepada Allah itu bukan bermaksud malaikat nak protes keputusan Allah. Tetapi dia tanya Allah itu untuk dia dapat info balik, maklum balik daripada Allah. Betulkah yang kami sangkakan ini wahai Allah? Manusia yang nak menumpahkan darah ini, itulah yang kau nak latih sebagai khalifah? Lalu Allah kata, ya, tetapi aku tahu apa yang kamu tidak mengetahui. Bila malaikat itu diberi jawapan oleh Allah, Allah beritahu, aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Lalu malaikat ini sentiasa patuh kepada apa dua keputusan Allah. Tak ada yang nak protes, ada yang nak buat grup dia, kita jangan ikut perintah ni, tak ada. Tapi manusia ni tuan-tuan, Allah macam-macam. Berapa dah? Mana ada jam? 8.33. Sebab saya tak pakai jam malam ni, takut lagi pakai lari balik lagi. 8.35 masuk waktu. Selain tu ada jam malam ni, tak bawa jam. Tapi tak apalah sebab semua dah kuat dah. Kalau baru lepas makan lemang dengan kuih raya, insyaAllah tu. Setakat lebih 3-4 minit kemudian lagi. Baik, jadi nak tunjukkan bahawa dalam konteks kehidupan ini, ruang waktu yang Allah beri kita kena manfaatkan. Maka apabila kita sebagai suami, sebagai isteri, maka ada perkara-perkara yang tidak boleh kita abaikan. Sebab itulah dalam kitab yang kita baca selalu, iaitu kitab Al-Jawaqid wal Jawahir, disebutkan di sana bahawa satu perkara yang kita tidak boleh abaikan, iaitulah suami
bertanggungjawab mengajar isi rumahnya dan sahayanya, melainkan akan perkara-perkara yang fardu, termasuklah dengan bab wuduk. Kita dah baca dulu bahawa tanggungjawab suami dia kena fahamkan anak isteri dia, terutama bab-bab fardu. Bab fardu itu termasuklah dengan wuduk. Kerana apa? Kalau dia tak faham tentang wuduk, macam mana dia nak semayang? Dia kena faham tentang wuduk baru dia boleh semayang. Sebab semayang ni tuan-tuan, pokoknya ada azan. Patut dia tak payah tanya jam, dia dah bagi tahu lah. Ketinggalan juga saya. Jadi nak sebutkan kepada tuan-tuan, sembahyang ini tak boleh tinggal. Sebab tu dalam kitab ini Nabi dah bagi tahu dah, wajib atas lelaki mengajar isi rumahnya dan sahayanya, melainkan akan mengambil wuduk dan tayamum dan niat mandi janabah, serta perkara-perkara yang wajib yang termasuk di dalam mengajar i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Suruh kita ni supaya fahamkan ahli keluarga kita benda-benda ni. Sebab tak tahulah saya pernah sebut atau tidak di sini, bahawa rukun Islam yang kita semua sedia maklum tu tuan-tuan, rukun Islam. Rukun Islam semua kita tahu 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, rukun Islam itu adalah solat 5 waktu. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji di Baitullah, iaitu di Mekah. Ni 5 rukun Islam ni semua orang tahu. Kalau kita tak tahu, balik tanya anak sekolah kita di sekolah rendah pun mereka tahu. Namun demikian, ada seorang ulama daripada Mesir, terkenal namanya, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini dia sebut rukun Islam itu ada 5. Namun demikian, rukun Muslim ini dia rukunnya 2. Sebab apa dia kata Muslim ada rukunnya 2? Sebab rukun Islam yang 5 ini boleh gugur. Kita sebut rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji di Baitullah. Rukun ini boleh gugur daripada diri kita kalau kita tak ada duit nak pergi. Bukan pergi free, kerajaan tak tanggung tuan-tuan. Dia bagi subsidi tu kepada orang yang dapat pergi, bukan bagi subsidi orang yang tak dapat pergi. Rukun haji juga menjadi gugur pada diri orang Islam kalau dia tidak ada kenderaan nak pergi. Nak main dayung pakai kayak aja nak sampai ke Arab Saudi, bila nak sampai? Gugur. Rukun Islam menunaikan ibadah haji ini gugur apabila dia sakit, terlantar atas katil. Nak lontar jamrah macam mana? Nak suap pun tak boleh. Nak pergi lontar Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ugla. Nak lontar apa? Suap pun tak boleh. Jadi gugur. Walaupun dia Islam, gugur rukun itu. Rukun yang keempat, iaitulah membayar zakat. Kalau dia kaya. Dia kaya boleh bayar zakat, tapi dia pun miskin. Pakai basikal, jangan kata ni rantai pun punya minyak nak buh kita ada duit. Bukan buh minyak motor, buh minyak basikal kat rantai tu. Nak bayar zakat, mana nak cari? Gugur. Yang ketiga rukunnya apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Memang berpuasa ni wajib, tapi kalau dia duk sakit aja, dia ni uzur yang tersangat, macam mana nak puasa? Tak boleh puasa, maka gugur rukun puasa tadi. Bayar fidyah, tak payah puasa. Tapi 2 rukun utama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah dan solat, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, 2 rukun ini tidak akan gugur kalau dia nak menjadi seorang Muslim. Dia kena mengucap paling tidak sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas-lepas mengucap, mati dia, Islam, syurga.
Yang kedua, rukunnya yang mesti dilaksanakan juga selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah, iaitu solat. Sebab itu Nabi kata, ajarkan kepada isi rumah kamu solat. Ajarkan isi rumah kamu wuduk. Sebab solat ni penting. Dalam keadaan kita selesa kena solat, dalam keadaan kelam kabut kena solat, dalam keadaan kita sihat kena solat, dalam keadaan sakit pun kena solat. Kamu jadi rakyat biasa kena solat, jadi raja, menteri, semua kena solat. Ini dah, kita ni solat ni lah yang kadang-kadang kita suka tinggalkan. Ya? Semayang sunat kita buat, semayang fardu kita tinggal. Seronok dapat hari raya Yahu, anak bulan kelihatan, maka hari raya jatuh pada hari Isnin. Seronok kita, besok subuh tak semayang dah. Zuhur, mabuk ketupat terlentang, dengan perut sudah tersadai. Tetamu datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lain kali lah datang, penat. Tak apalah penat layan tetamu, tetapi melayan perintah Allah tak boleh penat, kena solat. Dia tinggal. Kadang-kadang ni lah kesian. Solat hari raya penuh, tempat tu cukup ni sebab kita tambah ni sebab nak bagi ramai nak solat hari raya. Tapi solat isyak malam ni tengoklah berapa orang ni, Allah kesian. Ya. Sebaiklah tuan-tuan ada juga, tidak semayanglah saya dengan Pak Imam je. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ini menjadi tanggungjawab kita untuk kita kembalikan. Tapi sekali cakap memang tak berubah tuan-tuan. Dalam kita nak dakwah kepada ahli keluarga, tuan-tuan jangan tunggu ustaz saja. Tuan-tuan pun boleh berdakwah. Cuma saya ingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan, dalam masa kita berdakwah, kita menyampaikan kepada siapa juga makmum kita, anak kita ke, kawan kita ke, saudara mara ke, itu adalah sasaran dakwah. Jadi bila kita nak berdakwah ni tuan-tuan, pertama pastikan waktu kita nak menyampaikan itu niat kita kena ikhlas. Tegur isteri ikhlas kerana kita nak tegur dia supaya dia jadi orang yang baik, isteri yang solehah. Tegur anak ikhlas supaya dia menjadi anak yang solehah. Bukan kerana nak marah. Ini kita tegur sebab kita marah. Itu yang tak sampai. Ilmu yang tuan-tuan sampai tak masuk kepada dia. Kenapa? Sebab kita marah dalam hati. Sampaikan dalam keadaan ikhlas. Yang kedua, setelah mana tuan-tuan dah ikhlas dalam penyampaian, pastikan orang yang nak mendengar itu juga dalam keadaan ikhlas. Dia dalam keadaan bersedia, santai tunggu dengar kita nak cakap. Barulah yang kita cakap itu mudah masuk. Tapi kalau kita cakap dalam keadaan dia tertekan, ketika itu tak masuk. Cakaplah baik macam mana pun tak masuk. Jadi saya pun tak nak cakap banyak, takut seorang tahu tertekan, waktu dah masuk lama. Lagi sampai pun tak masuk, jadi kita pun setakat ini wallahu a'lam, mudah-mudahan memberi manfaat buat saya dan kepada tuan-tuan. Tapi dalam yang saya sebut dua tadi memang betul, itu juga disebut oleh Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dalam penyampaian dia kata pastikan orang yang menyampaikan itu ikhlas, yang kedua orang yang mendengar itu ikhlas. Soal hidayah bukan penyampai dan bukan orang yang mendengar, tetapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.